Baik, lagi sekali Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali ke YouTube XM Malaysia bersama saya Imran Zalani. Jadi, hari ini kita bincangkan tentang perkara yang menarik ya, masih lagi berkenaan dengan share, iaitu apakah itu proses IPO. Jadi, antara impian paling besar bagi mana-mana pemilik syarikat ialah apabila syarikat masing-masing dapat mencapai taraf IPO. Apa itu IPO? Jadi, penjelasan yang mudah ialah IPO ni ialah proses di mana syarikat private, syarikat sedia berat ditawarkan ataupun mula ditawarkan kepada orang awam. Okey, persoalan seterusnya, kenapa syarikat nak membuat IPO? Baik, pertama sekali, syarikat akan sentiasa memerlukan dana untuk operasi bisnes ataupun nak kembangkan bisnes. Tapi dana ini kalau kita buat daripada pinjaman bank, dapat dana tapi masalahnya kena bayar balik. Sebaliknya, jika kita membuat pengeluaran dan penjualan share, kita tak perlu bayar balik dana tersebut. Itu yang pertama. Kemudian, IPO bukan sahaja membolehkan dana diperoleh daripada institusi-institusi kewangan seperti venture capital ataupun seperti investment bank, malah membolehkan syarikat mendapatkan dana daripada orang awam, ya, lebih besar kemungkinan untuk mendapatkan dana. Baik. Jadi, mencapai taraf IPO ataupun syarikat awam merupakan syarat yang penting bagi pemilik asal share syarikat tersebut. Kerana masa inilah pulangan dari segi nilai share itu akan meningkat berganda-ganda. Dan pada masa sama juga peluang bagi orang awam yang lain untuk melabur dalam bisnes yang bagus. Tetapi tak semudah itu. Kerana banyak syarat-syarat dan juga peraturan-peraturan yang ketat dan perlu dipenuhi oleh syarikat tersebut sebelum mencapai taraf IPO. Jadi, sebelum syarikat daftar IPO, biasanya syarikat tersebut dah berkembang, dah cukup berkembang, dan dah mungkin dah mempunyai pelbagai pelabur, daripada pemegang share asal, pengasas syarikat, mungkin keluarga dan rakan-rakan, dan mungkin juga ada sebahagian daripada pelabur profesional ataupun kita panggil sebagai venture capital dan juga angel investor. Jadi, biasanya selepas itu syarikat akan melantik bank, ataupun investment bank untuk menilai permintaan pasaran, dan juga menentukan harga IPO syarikat tersebut. Bukan saja harga, malah tarikh IPO pun akan ditentukan oleh bank tersebut. Jadi, penilaian syarikat akan berbeza bergantung kepada keadaan. Daripada penilaian berjumlah mungkin berpuluh juta untuk syarikat, biasanya kemaikan syarikat akan bermula dengan berpuluh juta, sehinggalah kepada penilaian berbilion. Ini adalah contoh syarikat-syarikat unicorn. Yang penilaian IPO-nya dah mencecah bilion. Tapi jarang. Tetapi sebenarnya jumlah penilaian bukanlah segala-galanya untuk IPO. Sebagai contoh, jika syarikat mempunyai fundamental yang bagus serta boleh menghasilkan keuntungan yang konsisten, masih boleh dipertimbangkan untuk ke IPO. Baik, soalan seterusnya, bagaimana harga share IPO ditentukan? Ini kita namakan sebagai proses underwriting. Apa pula underwriting? Underwriting adalah apabila syarikat yang didagangkan awam, pemilikan share private, ataupun share yang asal itu akan bertukar menjadi share awam. Maknanya apa? Maknanya share asal syarikat tersebut sekarang nilainya dah berubah mengikut harga dagangan awam. Itu yang berlaku di dalam proses underwriting. Baik, seterusnya kita buat rumusan tentang kelebihan IPO. Yang pertama, syarikat dapat meningkatkan dana. Malah syarikat boleh meningkatkan dana buat kali kedua, second round pun boleh untuk IPO. Dan ini adalah antara cara syarikat nak menarik dan mengekalkan pekerja-pekerja yang bagus dan juga badan pengurusan yang bagus di dalam syarikat tersebut. Yang ketiga, mengurangkan kos permodalan dari segi equity dan juga hutang. Maknanya, untuk menaikkan modal, tak perlu membuat hutang, sebaliknya mendapatkan dana daripada penjualan share. Sekarang kita lihat kepada rumusan kekurangan IPO pula. Ada kekurangannya. Yang pertama ialah kos undang-undang, kos perakaunan, kos pemasaran tinggi.
dan kebanyakan kos ni akan berterusan walaupun dah IPO. Yang kedua, lebih banyak masa, usaha dan juga perhatian yang diperlukan untuk pengurusan dan laporan syarikat yang dah didagangkan awam, ya. Okey, lebih banyak responsibility. Yang ketiga ialah pengasas syarikat tersebut, okey, orang original team mungkin akan hilang kawalan kepada syarikatnya, tak boleh nak membuat keputusan-keputusan penting kerana dah hilang, okey, majority share. Okey, jadi inilah secara ringkas bagaimana proses IPO berlaku, okey, dan apakah kebaikannya bagi syarikat-syarikat swasta, okey, ataupun private untuk lonjak menjadi taraf syarikat awam melalui proses IPO.